Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai ke muka surat yang ke-19, muka surat yang ke-19, dan kita akan bersama-sama pada pagi ini di surah Al-Baqarah ayat 120 sehingga ayat 126. Ayat 100 sehingga ayat 120 sehingga ayat 126. Hari ini 13 hari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, bersamaan dengan 26 hari bulan April tahun 2021. Jadi hari ini insya-Allah moga-moga kepada sesiapa yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini, sahabat-sahabat semua diharapnya dapat membuka mushaf jika keadaan mengizinkan untuk berbuat demikian. Moga-moga kita akan mendapat lebih lagi insya-Allah, kerana kebanyakan daripada perbincangan kita ataupun tadabbur kita pada setiap hari ini akan berlegar kebanyakannya pada setengah-setengahnya pada perkataan-perkataan yang mungkin perlu kita melihat kepada ayat Quran tersebut. Jadi insya-Allah yang pertamanya saya akan bacakan ayat yang pertama daripada muka surat ini untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat ini adalah merupakan muka surat ini adalah muka surat yang terakhir lah kalau kita katakan, berkenaan dengan penceritaan tentang Bani Israel, iaitu tentang orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian. Jadi selepas daripada itu separuh daripada muka surat ini kita akan masuk pula menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pembinaan Kaabah. Jadi insya-Allah mula-mulanya kita akan tengok apakah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang sikap orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut secara directnya di sini ialah walan tarda, iaitu tidak akan redha angkal yahudu walan nasara. Orang-orang Yahudi dan juga Kristian tidak akan selama-lamanya redha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gunakan lan itu maknanya tidak, tapi tidak di sini dengan lam nun, bukannya la biasa. Kalau la biasa artinya tidak ni maknanya mungkin tidak yang dulu, tidak akan datang, tapi tak menjadi selama-lamanya. Tapi apabila Allah Taala menggunakan lam nun, dia menunjukkan kepada tidak akan datang dan selama-lamanya, iaitu tidak selama-lamanya tarda, iaitu meredai. Jadi orang-orang siapa yang tak meredai ini? Orang Yahudi dan juga walan nasara. Diulang sekali lagi la di situ. Kalau ikut dari segi bahasa biasanya waw saja dah cukup, iaitu walan tarda ankal yahudu wan nasara. Tetapi Allah Taala ulang sekali lagi la, sama seperti dalam Al-Fatihah kita tengok kan, iaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada la di situ sekali lagi. Jadi la tu kata ulama bahasanya, dari segi bahasanya ialah bila ditambah la tu artinya apa? Kadang-kadang orang-orang Yahudi itu tidak reda, kadang-kadang orang Kristian tu tidak reda, tidak mesti bersama-sama. Kalau dia ada waw sahaja maknanya dia mesti bersama-sama. Tidak reda Yahudi dan juga Kristian. Tapi ini orang Yahudi kadang-kadang tidak reda, orang Kristian kadang-kadang tidak reda. Kepada apa? Kepada kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walan tarda di sini ialah ulama-ulama kata juga ialah ayat ini datang kemudiannya untuk menunjukkan bahawa apa? Secara tidak langsungnya untuk menunjukkan bahawa mereka ini jangan kamu haraplah sangat bahawa mereka ini akan masuk Islam. Maknanya sebahagian besar daripada mereka tidak akan masuk Islam. Jadi jangan kamu kecewalah kalau mereka ni tak masuk Islam.
Bukan sekadar mereka ni tak masuk Islam, bahkan mereka tak akan redha kalau kita ni berada dalam Islam. Jadi apatah lagi mereka ni nak masuk Islam. Kalau mereka dah tak redha kepada kita, kepada orang Islam ni, bahkan apa yang mereka nak, mereka lah akan redha. Bila mereka akan redha? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti. Kamu umat Nabi Muhammad mengikuti millah mereka. Millah di sini ada dua penafsiran lah. Yang pertamanya ialah millah ni sehingga kamu ni mengikut agama mereka. Ataupun juga ialah sehingga kamu ni, setengah tafsir kata ialah mengikut at-tariqatul maslukah. Tariqah maslukah mana tak semesti agama, tapi ialah cara hidup mereka. Jadi orang-orang Yahudi dan juga Kristian ini, mereka ni akan berfikir sentiasa untuk menarik kita ni orang Islam supaya mengikut cara hidup mereka. Itu memang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Jadi kalaulah itu keadaan mereka kan, sikap mereka, jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad selepas daripada itu, kul inna hudallahi huwal huda. Jadi Allah Taala katakan kepada mereka, sesungguhnya hudallah. Hudallah situ maknanya Islam, maknanya Islam lah, huwal huda. Huwal huda, dianya lah petunjuk. Artinya ialah Islam sajalah petunjuk. Huwal al-huda sini, kalau dalam bahasa Arabnya al situ ada alif lam. Huwal huda. Alif lam itu menunjukkan kepada nama dia alif lam lil hasri ataupun alif lam lil qasri, makna dia. Qasri ataupun hasri ni menunjukkan apa? Iaitu bahawa tidak ada dalam ajaran yang lain selain daripada Islam yang ada petunjuk. Itu maksud al-hasri ataupun al-qasri. Jadi alif lam situ bukan alif lam yang kita kata de tu, bukan. Sebab itulah bahasa Arab ni dia special. Dia special. Jadi alif lam dia tu macam-macam alif lam. Ada alif lam lil ahdi, ada alif lam lil istighraqi, ada alif lam lil qasri ataupun alif lam lil hasri. Jadi macam-macam alif lam. Jadi dalam ayat ni alif lam di situ huwal huda, artinya ialah selain daripada Islam tidak ada petunjuk. Tak kiralah agama apa pun. Jadi ini penegasan yang disebutkan juga dalam ayat yang lain kan, inna dina indallah al-Islam. Kemudian wala ini taba'ta hawaahum. Jadi Allah SWT kemudian berkata, kalaulah kamu mengikut jejak langkah hawa nafsu mereka kan. Ini andaian sahaja, bukannya kamu akan ikut, mustahil. Nabi Muhammad akan ikut tapi ini andaian. Nama dia fardon dalam bahasa Arab. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi. Ilmi situ artinya wahyu. Iaitu kalaulah kamu ikut mereka, kamu ikutlah cara hidup mereka selepas daripada kamu dah dapat wahyu ataupun dapat Islam, al-wahyu minal ilmi situ wahyu ataupun al-Islam. Kalau kita orang yang bukan nabi ni adalah al-Islam lah. Jadi apabila dah dapat Islam, tiba-tiba kita masih lagi mengikut cara hidup mereka, millah mereka, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka Allah Taala tidak akan menjadi wali dan juga menjadi nasir kepada kamu. Menjadi wali artinya apa? Wali itu yang akan menjaga kamu. Makna Allah tak nak menjaga kamu dah. Biarkanlah kamu. Dan nasir itu maknanya yang boleh menghalang ataupun boleh menegah kamu daripada terkena azabnya. Jadi erti di sini Allah Subhanahu Wa Taala tak nak lagi akan menjadi nasir dan juga menjadi wali kepada kamu jika sekiranya kamu ini mengikut selain daripada Islam. Ataupun kamu dah jadi Islam tapi kamu masih lagi ikut kepada millah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Kristian ni. So sangat dahsyatlah di sini kan penegasan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, amaran kepada kita. Allah Taala tak nak jadi wali, tak nak jadi nasir lagi kepada kita kalau kita ikut mereka. Seterusnya ialah ayat 121. Allah Subhanahu Wa Taala kata, allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Allazina atainahumul kitab, orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, iaitu maknanya orang Kristian lah ataupun Yahudi kalau maksud di sini. Jadi maksud di sini ayat ini dikatakan dalam satu riwayat diturunkan kepada satu kumpulan daripada orang-orang yang datang daripada Habasyah. Mereka ni Kristian. Kemudian bila mereka datang kepada Nabi, mereka masuk Islam. Jadi mereka ni telah terima Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ini orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, iaitu Al-Injil
Kemudian mereka itu yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca Injil itu dengan sebenar-benar bacaan. Dengan sebenar-benar bacaan tu maksudnya ialah mereka telah ikut betul-betul apa yang disebutkan. Dalam kitab Injil ada disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka baca betul-betul, jadi haqqa tilawatih. Allah sebut sini haqqa tilawatih, artinya ialah sebagaimana kata Ibnu Mas'ud berkata maksud haqqa tilawatih. Benar-benar membaca, bukan membaca. Tilawah ni bukan hanya membaca. Kata Ibnu Mas'ud. Dia kata maksud tilawah adalah membaca dan kemudian memahami dan kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tu. Jadi kebanyakan daripada orang-orang Kristian yang telah baca kitab Injil yang betul-betul dulu kan, ada disebutkan pasal Muhammad, disebutkan kedatangan Nabi, jadi sepatutnya mereka ni beriman lah bila Nabi datang, tapi Bani Israel tak mahu kan. Orang yang baca kitab Taurat sepatutnya mereka ikutlah apa yang ada dalam Taurat tu yang sebutkan tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tak mahu. Sebab apa? Hasadam min indi anfusihim. Allah Ta'ala kata kan, kerana mereka ni hasad, mereka ni dengki, mereka tak suka. Kerana tiba-tiba Nabi yang terakhir tu datang daripada golongan Nabi Ismail, anak-anak Nabi Ismail, bukannya anak Nabi Yaqub. Yang mereka nak ialah Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala puji di sini orang-orang yang apabila mereka ni Kristian, mereka ni ikut Nabi Isa, kemudian betul-betul membaca kitab mereka tu dan ikut betul-betul, jadi mereka ini kemudiannya Allah Ta'ala puji. Ulaika yu'minuna bihi, Allah Ta'ala kata mereka ni beriman dengannya. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Tapi Allah Ta'ala kata kalau sesiapa yang kufur, yang kufur ni maksudnya apa? Iaitu yang mengubah kitab Taurat tu ataupun mengubah kitab Injil tu. Jadi wa man yakfur bihi, siapa-siapa yang kufur dengannya, iaitu yang mengubah-ubah kitab mereka tu, faulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang yang rugi. Maksud rugi sini ialah orang yang kekal dalam neraka nantinya. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni dikira ayat yang terakhir lah, menceritakan tentang Bani Israel. Allah Taala kata, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, dulu masa mula-mula menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala nak beri kepada Bani Israel pun Allah Ta'ala sebutkan perkara yang sama kan. Jadi seolah-olahnya makna dimulakan dengan tentang kelebihan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak beri kepada Bani Israel daripada ke atas umat-umat yang lain sebelum daripada tu. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala mulakan dengan ya Bani Israel, kemudian sekarang ni Allah Ta'ala tutup juga dengan ya Bani Israel, dan sebutkan juga bahawa Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka dengan memberikan ramai rasul-rasul kepada mereka dengan macam-macam perkara, nikmat yang banyak kepada mereka kan. Tapi akhirnya mereka ni tak boleh pakai dah. Mereka ni dah lari, mereka ni ta'annud, mereka ni degil, mereka bunuh nabi-nabi mereka dan macam-macam sekali. Jadi sekarang ni dah sudahlah kan. Jadi Allah Ta'ala tutup sekarang ni cerita tentang Bani Israel dengan perkara perkataan yang hampir sama, iaitu apa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah nikmat-nikmatku yang kita dah bincang kita katakan lebih daripada 17 lah kan. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat-nikmat yang aku dah beri banyak kepada kamu semua. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku telah beri kamu ni naik kan, aku angkatkan kamu, beri kelebihan kepada kamu alal alamin, ke atas orang-orang lain di atas dunia pada masa tersebutlah, pada masa mereka kan, bukan masa Nabi Muhammad, bukan sekarang, bukanlah kan tapi orang-orang Kristian, orang Yahudi sekarang ni, sampai sekarang mereka mengatakan oh mereka ni orang yang paling hebat lah. Jadi sebab tu orang lain-lain ni tak guna, semua orang lain ni boleh diperbodoh dan sebagainya lah. Itu anggapan orang Yahudi lah. Allah Ta'ala kata memang betul dulu memang Allah Ta'ala angkat mereka, tapi sekarang sudah tidaklah. Mereka dah datang nak beriman dengan Nabi Muhammad, sudahlah selesailah tugas mereka. Allah Ta'ala sekarang ni beri tugas ni kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat, Allah Ta'ala kata, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Bani Israel sudahlah. Jadi Allah SWT sebut selepas daripada tu wattaqu, Allah Ta'ala ingatkan lagi lah kan. Allah Ta'ala dah beri dah kelebihan banyak, Allah Ta'ala dah beri dah nabi-nabi yang ramai, Allah Ta'ala dah angkat mereka itu menjadi satu umat yang hebat dulunya. Wattaqu, oleh kerana itu takutlah kamu, takutlah yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, hari yang mana
seseorang tidak boleh tolong orang lain. La tajzil la tughni makna dia. Iaitu takutlah kamu pada hari kiamat lah. Di mana hari kiamat ni Allah Ta'ala sebut yang pertama sekali ialah seorang tak boleh tolong orang lain. Tu yang pertama. Yang keduanya ialah wala yuqbalu minha adlun. Hari kiamat ni tak akan ada lagi diterima tebusan. Tebusan ni maknanya kau bawa lah duit banyak mana pun, kau bawa jawatan banyak mana pun, pada hari akhirat ni tak laku. Semua tak ada nilai. Kau bawa kabel macam mana pun tak ada nilai. Adlun tu makna tebusan, fidaun dalam bahasa Arab. Kemudian tu wala tanfa'uha syafa'ah. Pada hari kiamat juga la tanfa'uha syafa'ah. Syafa'ah tu maknanya orang tengah. Kalau kita atas dunia ni ada kabel, ada apa kan, kau ni baik dengan orang ni, baik dengan orang ni kan, orang besar-besar. Jadi mungkin dapat syafaat. Tapi di hari akhirat la tanfa'uha syafa'ah. Kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada juga syafaat, tapi syafaat yang diizinkan oleh Allah Taala. Tapi secara umumnya syafaat biasa-biasa tak main. Seterusnya wala hum yunsurun, dan mereka pula tidak akan ditolong. Jadi dalam ayat ini Allah Taala sebutkan bahawa pada hari kiamat nanti ada 3 perkara saja yang dapat menyelamatkan manusia. Yang pertama sekali ialah nama dia ialah fidaun. Fida maknanya ialah tebusan. Ini biasalah kan, yang biasanya yang dapat menyelamatkan manusia ialah fida. Yang kedua ialah syafa'ah. Yang ketiga ialah nasir, iaitu penolong yang mendapat menolong. Tapi ketiga-tiga ni hari kiamat tak main dah, tak ada. Kan? Kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Allah Taala menafikan segala-galanya. Bila menafikan maknanya pada hari kiamat ni tak akan ada lagi benda-benda ni boleh main-main sebagaimana di atas dunia. Jadi itu habis bila sampai kepada ayat ni wala hum yunsurun ni, ayat 123. Jadi tamatlah cerita tentang Bani Israel. Cerita kelebihan nikmat yang Allah Taala beri kepada Bani Israel. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala balik kita, membawa kita ni kepada kisah Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim ni dia ni adalah bukannya Bani Israel. Dia adalah bapa kepada Al-Anbiya. Dia bapa kepada ayah kepada Ismail, Nabi Ismail, dan ayah kepada Nabi Yaqub, Nabi Ishaq alaihimussalatu wassalam jami'an. Maknanya sebelum lagi daripada Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala sekarang ni nak sebut, nak ceritakan bagaimanakah Nabi Ibrahim ni. Jadi kehebatan Nabi Ibrahim ni memang diterimalah oleh semua sekali agama-agama kitab atas dunia ni kan. Sama ada Islam ke, Kristian ke, ataupun Yahudinya, Nabi Ibrahim adalah bapa kepada Nabi-Nabi. Dan kita pun bila kita baca tahiyat kita ada di belakang tu nama dia apa? Nama dia salawat Ibrahimiyah kita panggilkan. Jadi salawat Ibrahimiyah itu untuk mengenanglah bahawa Nabi Ibrahim ni memang hebat. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan dia ni sebagai imam, sebagaimana yang akan kita sebut dalam ayat ni. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata wa izibtala Ibrahima rabbuhu. Tu baca elok-elok Ibrahima rabbuhu, bukan Ibrahimu rabbahu. Kalau terbalik itu maknanya Allah Ta'ala Nabi Ibrahim menguji Allah. Tu memang bahaya kepada akidah kan. Baris saja. Beza baris tapi bahaya kepada akidah. Kalau kita fahamlah. Jadi dalam ayat ni wa izibtala Ibrahima rabbuhu. Allah Ta'ala sebutkan dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Nabi Ibrahim. Jadi baca di sini ialah Ibrahima. Tapi ada juga dalam satu qiraat lain untuk di sini dia baca Ibrahama gitu. Ibrahama, bukan Ibrahima, Ibrahama. Jadi itu nama kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala telah uji Nabi Ibrahim ni bikalimatin, dengan beberapa kalimah. Apa maksud beberapa kalimah di sini? Jadi sebelum daripada Nabi Ibrahim ni diberi tugas ni dengan Rasul sebagainya ni, maka Allah Ta'ala sebelum daripada tu uji dulu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni diuji dengan apa? Diuji dengan kalimat. Kalimat, apa maksud kalimat sini? Ada beberapa pendapat lah. Yang pertama yang masyhurnya ialah maksud dengan kalimat di sini ialah beberapa suruhan dan beberapa larangan. Jadi Allah Ta'ala telah beri kepada dia, tak sebutkan secara jelas tapi larangan dan juga suruhan. Jadi sebab itulah larangan dan suruhan adalah merupakan ikhtibar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhtibar maknanya ujian, maknanya adalah Allah Ta'ala bila nak uji hamba-hambanya,
maka dia akan uji dengan ujian-ujian, suruhan dan juga larangan. Jadi ada lagi ujian lain. Kita kata ujian seperti bala ke, ujian daripada dengan apa perkara yang susah ke dan sebagainya, kemiskinan, kesakitan, dan itu pun ujian juga. Tapi ujian yang lebih besar lagi ialah ujian, suruhan dan juga larangan. Allah Ta'ala nak tengok kita laksana ataupun tidak. Kita jauhi ataupun tidak kalau Allah Ta'ala melarang kita. Itu adalah dinamakan sebagai ibtila juga. Jadi Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala uji dia dengan perkara-perkara ni, iaitu bikalimatin. Itu satu pendapat lah. Pendapat yang kedua ada mengatakan ialah maksud sini ialah manasikul haji, maksud dia, iaitu haji itu sendiri, perbuatan haji, pelaksanaan haji. Ada juga pendapat yang ketiga mengatakan ialah dengan perkara-perkara fitrah. Perkara fitrah ni maknanya seperti contohnya lah kan, disuruh potong kuku, disuruh berkomo-komo, disuruh istinsyak, disuruh bersiwak dan juga lain-lain lagi. Itu adalah beberapa perkara lah kan yang Allah Ta'ala nak uji Nabi Ibrahim, dan semuanya tu Allah Ta'ala sebut sini fa'atammahunna. Fa'atammahunna artinya dia tak sama dengan fa'ala, dia tak sama. Kalau kita kata fa'alahunna, tak. Fa'alahunna artinya dia buat. Tapi bila fa'atammahunna artinya ialah buat dengan segera dan dia buat dengan paling sempurna. Maknanya Nabi Ibrahim ni, bila Allah Ta'ala suruh dia, test dia, uji dia, dia telah buat perkara-perkara ni semua dengan cantik, dengan cepat. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut ni fa'atammahunna. Dia tak guna fa'alahunna. Jadi seterusnya apabila dia buat macam tu, apabila dia berjaya tu, Allah Ta'ala pun berkatalah kepada dia, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Ta'ala kata, oleh itu aku jadikan kamu, wahai Ibrahim, sebagai imam. Sebagai imam kepada manusia. Imam ni maksudnya ialah kudwah, maksudnya iaitu kudwah dalam apa? Kudwah di dalam agama. Jadi oleh kerana itulah maka sebutan Nabi Ibrahim sampailah sekarang ni, dan kita lihat juga ada maqam Ibrahim, ada Kaabah, Allah Ta'ala jadikan sampai hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala dia jadikan dia ni sebagai imam. Jadi qala wa min zurriyati, lalu bila Allah Ta'ala janji macam tu nak beri dia jadi imam kepada manusia, dia pun berkatalah, dia kata kepada Allah, minta kepada Allah, wa min zurriyati ya Allah, dan juga daripada sebahagian daripada zuriatku. Jadi Nabi Ibrahim di sini bersifat ta'addub, dia kata, iaitu beradabnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berkata, wa min zurriyati ya Allah, juga sebahagian daripada zuriatku. Maknanya dia tak kata semua zuriatku ni akan menjadi imam. Tak, dia kata, dia minta, ya Allah berikanlah juga sebahagian daripada zuriatku ni menjadi imam. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah apa? Allah Taala kata, kamu ni permintaan kamu tu diperkenankan. Cuma ahdi di situ artinya ialah imamah tadi tu, janjiku tadi tu tak akan sampai. La yanalu ahdi az-zalimin. Az-zalimin tu dalam bahasa Arabnya maf'ul. Jadi ahdi itu ialah fa'il. Jadi ahdi, janjiku tidak akan sampai kepada orang-orang zalim. Artinya apa? Artinya maknanya Allah Ta'ala tak akan beri imamah ini kepada orang-orang yang zalim. Apa maksud zalim sini? Zalim tu iaitu orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Bukan zalim ni buat zalim pada orang. Sebab orang-orang yang kufur pun adalah orang yang zalim. Jadi maksud zalim di sini adalah orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan dapat menjadi imamah ini. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnas, dan ingatlah juga seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan al-baita ni. Allah Taala kata, dan ingatlah ketika kami jadikan al-baita tu maksudnya ialah Kaabah ataupun Makkah tu sendiri sebagai masabah. Masabah ni erti ialah sebagai tempat kembali. Itu masabah. Tempat kembali ni macam mana? Setengah ulama sebut iaitu orang tertumpu ke situ. Ada setengah ulama kata memberi juga makna masabah di sini ialah bila orang pergi ke situ, maka akan dia teringat nak datang semula ke Kaabah ni. Kepada Makkah ni. Jadi sebab itulah nama dia masabatan. Masabatan artinya tempat nak kembali semula kan. Linnas, tempat tumpuan, tempat nak pergi ke tempat tu oleh semua manusia. Wa amnan, dan kemudian Mekah tu Allah Ta'ala jadikan sebagai amnan, sebagai tempat yang aman. Kalau dulu orang-orang Arab ni bergaduh kan, tapi bila mereka kan
sampai ke Makkah ni kan, masuk saja dalam Makkah tu, maka pada ketika tu kalau seorang pun melihat pembunuh ayah dia, ni disebutkanlah dalam buku-buku tafsir, dia kata kalau dia jumpa pembunuh ayah dia pun dia tak akan sentuh. Sebab apa? Aman orang yang berada di dalam tanah haram ni. Jadi itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala kata wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian Allah Taala kata dan ambillah, ittakhizu tu maknanya fi'il amar, suruhan. Dan ambillah daripada maqam Ibrahim itu sebagai mim maqami Ibrahim musalla, sebagai tempat sembahyang. Tempat sembahyang tu maksudnya ialah menjadikan bahagian belakang daripada, bukannya sembahyang di maqam Ibrahim tu, tapi makna menghadap ke Kaabah daripada belakang tu itu di maqam Ibrahim tu ialah tempat berdirinya Nabi Ibrahim tu. Dia ada tapak kaki di situ, tempat Nabi Ibrahim berdiri semasa dia nak bina Kaabah dulu dengan Nabi Ismail. Jadi tempat tu, tempat berdiri dia tu, asalnya tempat berdiri tu tepi Kaabah. Sebab Nabi Ibrahim tu bila dia naik di atas batu tu, maka dia pijak atas batu tu, dia tengok kan lurus ke tak lurus kan. Jadi asalnya tempat tu adalah tepi Kaabah tu. Tapi di zaman Sayyidina Umar diriwayatkan maka dialih dengan persetujuan daripada sahabat-sahabat yang lain, dialihkan batu tu jauh sikit daripada Kaabah di tempat sekarang ni lah kan yang kita tahu kan. Nama dia Maqam Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, maka jadikanlah kamu Maqam Ibrahim itu sebagai tempat kamu untuk menjadi tempat sembahyang selepas daripada tawaf. Jadi selepas daripada tawaf, sunat kita ni sembahyang di belakang Maqam Ibrahim tu. Di belakang tu tak mesti dekat kan, jauh pun okey ya, boleh, tak ada masalah kan. 2 rakaat di situ. Itu yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Ahidna situ ialah amarna. Kami suruh, kami minta, kami arahkan kepada Ibrahim dan juga Ismail supaya kedua-dua ni mentahhira. Tahhira tu membersihkan. Membersihkan daripada apa? Membersihkan daripada berhala-berhala, sama ada berhala di dalam diri ataupun berhala yang nampak, batu-batu tu. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, bersihkan, tak nak baitiya lit-taifina wal akifina. Rumah ni, rumah aku ni, Allah Taala katakan iaitu rumah Allah, Baitullah kita panggil, untuk orang-orang bersih, hendaklah bersih daripada taif. Untuk orang taif, taif ni orang yang bertawaf, dan kemudian akifin, orang-orang yang berada di sana, mukim maksudnya, orang yang berada di sana untuk beribadat ataupun untuk belajar ilmu dan sebagainya, itu akifin. Warruka'is sujud, dan juga orang-orang yang nak rokok dan juga nak sujud. Maknanya tempat ni hendaklah bersih. Barulah, sebab itulah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat haji, bukan tak buat umrah, tak buat haji, sehinggalah dibersihkan semua sekali daripada berhala-berhala semua kan. Lepas tu barulah Nabi buat haji di situ, dan tak benarkan lagi orang-orang kafir musyrik ni buat haji selepas daripada tahun yang ke-9 tu. Kemudian Allah Taala sebut sini wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadi kemudian tu Nabi Ibrahim pun berdoalah kepada Allah. Dia kata apa? Rabbi ja'al, ya Allah, ya Allah, dia kata Tuhanku, jadikanlah hazal makan, maksudnya tempat ini. Jadikanlah tempat ini ni, iaitu Makkah ni, baladan amina, tempat yang aman. Jadi kita dah sebut tadi cerita pasal aman ni, Allah Taala dah janji dah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim minta lagi, warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduk-penduduknya, orang yang berada di sana, orang yang masuk ke sana, orang yang datang ke sana, minas samarat, daripada buah-buahan. Jadi ada satu riwayat seperti yang disebutkan oleh dalam tafsir jalan lain, dia kata atas doa Nabi Ibrahim ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pindahkan satu tempat daripada Syam. Syam ni kira tempat yang kita panggil subur lah, iaitu banyak pokok, banyak tanaman dan sebagainya kan. Lalu Allah Taala pindahkan ke satu tempat berhampiran dengan Mekah, iaitu nama dia Taif. Jadi kata tafsir jalan lain, Taif tu adalah satu tempat yang berasalnya daripada negeri Syam, lalu dipindahkan di situ. Jadi sebab itulah berbeza di antara Taif dan Mekah. Mekah ni tak ada apa-apa, tak ada tanaman, kosong kan, kering kontang, kecuali satu saja ada air Zam-Zam. Tapi bila pergi ke Taif, tak jauh daripada Mekah ni, kita akan tengok tempat tu sangat subur kan.
Dengan macam-macam pokok ada semua situ. Semua buah-buahan ada di situ. Itu satu pendapat lah. Walau bagaimanapun, adalah pendapat yang lain mengatakan tidak, maksudnya adalah buah-buahan tu dibawa oleh orang ke tempat Mekah ni. Itu macam-macam buah. Jadi sampai sekarang kita tengok kan, macam-macam buah lah ada di Mekah ni. Apa saja terfikir daripada seluruh dunia ada di situ. Jadi itu adalah pandangan-pandangan lah yang diberikan oleh ulama tafsir. Jadi mana-mana kita boleh pakai, insya-Allah kan. Jadi Allah Taala, itu doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Untuk orang-orang siapa-siapa yang beriman lah, katakan. Jadi ini doa Nabi Ibrahim ni untuk orang yang beriman. Dia kata man situ ialah ahlahu situ, nama dia badal dalam bahasa Arab. Badal tu maknanya ganti, nak explain tentang ahlahu tu, iaitu siapa ahlahu tu, orang-orang yang penduduk tu, penduduk iaitu penduduk yang beriman dengan man amana minhum billah, siapa yang beriman dengan Allah, siapa beriman dengan hari kiamat, maka ya Allah berilah makanan-makanan yang banyak tadi tu, yang mewah tadi, rezeki yang melimpah tu kepada orang-orang tersebut. Kemudian Allah Ta'ala kata selepas itu, qala wa man kafar. Kemudian Allah Ta'ala kata, qala wa man kafar. Ada pun siapa yang kafir, siapa yang tak beriman, adakah tak akan dapat rezeki? Tak akan dapat apa-apa? Tak. Allah Ta'ala kata, wa man kafar fa umatti'uhu qalilan. Allah Ta'ala akan beri juga pada mereka. Ahli tafsir sebutkan di sini bahawa orang-orang yang kafir ni, sebahagian daripada mereka kemungkinan mereka ni baik di dunia ni. Mereka kafir tapi mereka baik di dunia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan kebaikan mereka ni di atas dunia ni dengan mendapat terus balasan di dunia. Maknanya Allah Ta'ala beri kemudahan kepada mereka. Jadi kalau kita tengoklah kan, ada setengah mungkin orang-orang kafir ni, dia ni baik dan dia hidup senang, hidup mudah kan, rezeki dia murah mungkin. Jadi itu adalah Allah Ta'ala kata fa umatti'uhu qalilan. Allah Ta'ala beri kepada mereka ni dengan benda yang sedikit lah, iaitu rezeki yang sedikit semasa di dunia. Sebab apa? Sebab di akhirat mereka dah, nanti mereka tak dapat dah. Mereka zero akhirat nanti kan. Sebab apa? Mereka kufur. Jadi Allah Ta'ala beri kesenangan kepada mereka sebentar semasa di atas dunia ni kerana baiknya mereka di atas dunia ni. Kemudian summattarruhu. Kemudian selepas daripada tu Allah Ta'ala kata ittarruhu. Ittarruhu maknanya bawa mereka, paksa mereka kan, heret mereka ila azabin nar, di hari akhirat tu ke dalam azab neraka, ke dalam azab. Jadi maknanya orang-orang kafir ni tak akan selamat jugalah di hari akhirat walaupun dia baik. Walaupun kita tengok Abu Talib tu baik kan, dia tolong Nabi dan sebagainya, tapi oleh kerana dia kufur, maka tak dapatlah apa-apa kan. Jadi Allah Ta'ala mungkin beri kebaikan semasa mereka ni berada di atas dunia, yang kita lihatlah pada hari ini, orang-orang yang menderma ke dan sebagainya kan, daripada orang kafir, Allah Ta'ala mungkin beri sedikitlah kesenangan kepada dia, fa umatti'uhu qalila, tapi di hari akhirat mereka tak akan dapat apa-apa. Summattarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi setakat itulah saja muka surat kita pada hari ini, iaitu muka surat yang ke-19. InsyaAllah jumpa lagi dalam muka surat yang ke-seterusnya, iaitu muka surat 20 di sesi yang seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi